Okey, nampak kot. Alhamdulillah nampak. Assalamualaikum. Kita tengok nanti siapa yang masuk dulu. Awak share nombor dekat saya pun. Saya pakai Rohaili Al-Jawhari tu ada. Page Tak. Facebook juga. Saya cari Facebook Rohaili page yang. Al-Jawhari. Rohaili. Okey. Sebab ramai yang kat sini, sebab sini kuliah saya. Yang Rahman Rohaili tu dia cerita family ni. Okey. Dah dah. Tak nampak live, tak keluar live ni lagi. Tapi kita dah ada ni ke belum? Bersama Laira sudah masuk. Dah ada yang masuk ni. Ahlan wa sahlan. Jadi ahli dan semoga dipermudahkan segala urusan. Amin, amin. Tu bedah buku ke bedah buku? Bedah. Aduh. Oh, sekejap. Saya salah. Nanti. Sebenarnya kita salah live tau. Tapi tak apa. Kita share ke page lah. Sebab kita sekarang ni kita sedang live di personal page Masrid. Sepatutnya kita live di fan page Masrid. Okey, tak apa, saya share. Jom sesi bedah buku. Ni kita jumpa. Ada kan? Sebab ada yang kata nak tengok tu. Okey. Harapnya patutlah tak jumpa kan. Kita salah pergi page. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang sedang menonton. Apa khabar semua? Maaf kalau kita tersilap page tadi waktu live, tapi tak apa. Jadi siapa yang sedang menonton ni bolehlah like, share. Kita nak tengok hari ni kita ada tetamu istimewa. Kan, tetamu istimewa kita penulisnya sendiri. Saya rasa dah dua ke tiga kali yang saya live tentang buku Muhammad Rasul Terakhir ni. Alhamdulillah hari ni kita dapat jumpa dengan penulisnya sendiri. Jadi kalau ada yang nak bertanya soalan, boleh teruskan bertanya soalan di Facebook kita. Nanti kita akan ada sesi soal jawab lah. Jadi kita tengok, kalau ajak lagi ramai-ramai kawan buat watch party ke share di Facebook masing-masing. Jadi untuk kita mulakan pagi ni, Ustaz, ni Ustaz Rohaili Al-Jawhari, beliau adalah penulis buku Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul Terakhir. Sallallahu alaihi wasallam. Buku ni sangat hebat, sangat istimewa. Lagi-lagi kita nak ke arah Maulid Rasul kan? Lagi berapa? 2 minggu lagi kan? InsyaAllah. 12 Rabiul Awal, insyaAllah. Baik, jadi terima kasih kepada yang menonton live kita hari ini. InsyaAllah kita nak mula, sebelum kita mulakan dengan buku, kita nak berkenalan lah dulu kan. Orang kata tak kenal maka tak cinta, betul tak? Kita sama nak cinta juga Rasul nanti. cinta Rasul kan, bukan? Bila dia tak ada apa-apa. Okey, jadi kita nak tahulah sikit latar belakang Ustaz Dr. Rohaili, yang kita boleh kongsikan dengan pembaca dan juga penonton live hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Itu yang pertama sekali saya nak ucapkan, kerana akhirnya tercapai juga hasrat kita untuk melihat buku ini diterbitkan.
Saya selaku penulis buku ini dah ditawarkan untuk memperkenalkan diri. Ada orang kenal saya, ada orang tak kenal lah. Jadi saya lahir dengan nama Rohaili Elias Abdul Rahman bin Abdul Hamid. Rohaili ni ialah nama yang mak saya bagi. Dan saya ingat nama tu tak ada maksud, tapi bila kita rujuk daripada kalimah bahasa Arab, dia ada maksud rupanya. Rohala dan tasghirnya di Rohail, artinya rehlah. Tasghir jadi kecil lah, perjalanan yang pendek, tapi harap-harap umur saya panjang lah. Begitu. Dan saya namakan ataupun nisbahkan nama saya tu dengan Al-Jauhari, atas dua sebab lah. Sebab gelaran atau nisbah ni biasa jadi amalan, dan Nabi sendiri pun digelar sebagai Adnani, yang berasal Adnan. Dan saya ni merujuk kepada dua benda sebenarnya, Jauhari ni. Sebab tu dia eja dengan JAWHARY. Yang pertama sebab Jawa lah, JAW tu mewakili Jawa atau realiti. Yang keduanya kerana Jauhar itu merujuk pada negeri asal kelahiran saya, iaitu Johor, dan tak ada kena-mengena dengan permata yang bermaksud asalnya Jauhar itulah. Sebab saya pun bukan permata, permata yang hilang mungkin agaknya. Jadi latar belakang pendidikan saya dulu buat bachelor di Jordan, dan kemudian akhirnya dapat PhD itu daripada UM lah, 2 tahun sudah. Dan memang saya minat menulis sebenarnya, tapi apabila ditawarkan oleh Tuan Haji Muhammad Syahrudin Dawam, ni merupakan sahabat saya sebenarnya sejak sekolah dahulu. Jadi saya rasa terpanggil untuk buat satu benda yang agak besar, dan saya nampak dia punya garapan tu agak besar. Jadi saya cuba, dan alhamdulillah buku ni memakan masa yang agak lama untuk diperbaiki dan diperelokkan sebenarnya. Maka atas pengalaman saya yang juga merupakan penulis khutbah Jawi dan Jaiz, dan juga macam lah benda-benda penulisan, dan saya pernah juga menulis satu buku, maka dengan kurniaan Allah sedikit kekuatan tu, saya cuba lakarkan satu benda yang besar, yang saya rasa benda ni pun benda yang besar dalam hidup saya. Maka saya hargainya, dan saya harap juga memberi impak yang besar dalam atau umat Islam di Malaysia, insya-Allah. Itu sedikit banyak tentang saya dan penulisan buku. Itu kita ingatkan hanya Jauhari mengenal Manikam Ustaz. Hanya Jauhari mengenal Manikam, dan ada pantun sambungan dia sebenarnya. Ya ke? Iaitu hanya Kumari mengenal Maniam. Itu versi India punya lah. Okey. Tapi kita nak kenal Jauhari kita yang sebenarnya Muhammad Rasul terakhir ni, insya-Allah. Betul. Baik, jadi dengan kita hari ini live hari ini bersama dengan penulis buku Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul terakhir ini. Dah beberapa hari saya promokan buku ni, dan di Masjid juga kita dah mulakan pre-order, jualan pre-order untuk buku ni Ustaz. Dan kita ada set istimewa buku, kotak dan juga beg hanya untuk 1,000 cepat. terawal saja. Sedang mendaftar. Ramai dah jual. Betul. Jadi sebelum ni saya live, saya hanya ceritakan kelebihan fizikal buku ni Ustaz. Jadi hari ni alang-alang Ustaz ada, kita nak tahulah apa sebenarnya kelebihan buku ni dari segi dia punya isi, konten dia semua tu kan. Jadi ada setengah orang tanya, adakah dia sama macam biografi Muhammad ataupun dia ada kelainan dia? Mungkin Ustaz boleh cerita sikit Ustaz? Subhanallah, bila sebut buku ni tentang Muhammad Rasul terakhir, sebenarnya kita bercerita tentang sirah. Sirah ni asal maksudnya perjalanan. Nabi berjalan daripada mula dia lahir. Perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita garap, yang kita susun hasil daripada maklumat yang kita petik daripada 3 kitab utamanya. Yang pertamanya saya petik daripada kitab Nurul Yaqin, Fi Sirati Sayyidil Mursalin. Ini tulisan Syekh Muhammad Al-Khudri Bek, yang saya ingat waktu saya kelas Sanawi saya belajar kitab ini. Itu asalnya lah. Dan kemudian kita petik juga kitab Fiqh Sirah, yang merupakan buku asas untuk siapa-siapa yang belajar di Timur Tengah. Memang itulah kitab sirahnya, karangan Dr. Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti. Semua orang tahu kitab ini. Dan yang ketiganya saya ambil kitab yang agak moden, Dr. Ali Muhammad As-Sallabi. Ini merupakan satu kitab yang sangat cantik, dan saya petik, saya susun. Dan kemudian begitu saya cakap, prosesnya agak lama. Kenapa? Nak terjemah daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu, dia ada gangguan sikit, bahasa dia agak begitu
kritikal dengan bahasa gaya, bahasa grammar dan sebagainya. Dan jadi oleh kerana ruang masa yang agak selesa, saya menyemak hampir 5 kali dan saya susun bahasa ini dengan satu pendekatan yang pada saya mesra telinga lah. Dekat dengan saya membaca. Dah tak percaya, tuan-tuan baca lah. Ya, tuan-tuan akan dapati bahawa bahasanya mudah dan dia agak berbeza dengan kitab-kitab sirah yang ada dalam pasaran. Sebab apa? Pada saya, ya, buku ini akan membawa kita kepada, ya, hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Sayyidina Ali pernah bercerita siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, iaitu baginda yang dikatakan lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah tengok orang sebelum atau selepas yang sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita cuba, ya, gambarkan dalam bentuk tulisan dan dibantu pula dengan kerja-kerja terbaik tim Masrid ini, ya, dengan grafik, dengan audio visual dan sebagainya. Saya rasa begitu bertuah menjadi penulis, ya, di ruang ini. Juga keistimewaannya di sini, kenapa di sini kita ada ruang untuk, ya, memahami firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Rasulullah kata Nabi ini adalah Nabi yang harisun alaikum, ambil berat sangat tentang kamu. Jadi sebab itu saya cuba setiap kali menulis tu saya cuba bawakan perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana dia, ya, ambil berat. Azizun alaihi ma'anittum, ayat ni pun selalu kita dengar dalam surah Taubah tu, ya. Menjadi beban pada dia, menjadi benda yang sangat penting dalam hidup dia, apa sahaja kesusahan kamu. Sebab tu Nabi selalu dalam sabdanya, laula an asyqa ala ummati, laula an asyqa ala ummati, kalaulah benda tu jadi beban pada umat aku, ya. Jadi Nabi sangat kasih, dan di hujung Allah kata bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang beriman Rasulullah ni ada 2 sifat yang sangat hebat, kasih dan kesian. Rauf tu daripada rafah, yang kesian. Kita kalau dapat orang kesian kat kita, macam-macam benda kita dapat. Betul. Dan apatah lagi, ya, bersama dengan kasihan itu baginda Rahim, sangat pengasih pada umatnya. Jadi kepada saya, ya, ini satu usaha yang nak mendekatkan kita dengan pribadi agung Muhammad Rasul terakhir ini, dan ia merupakan tanggungjawab kita untuk mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan, ya, satu daripada tuntutan agama untuk mencapai kesempurnaan iman. Satu perkara lagi yang istimewanya, saya mendapat, ya, penghargaan dengan semakan guru saya, sahabat saya juga, Dr. Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, ya, seorang pensyarah utama di Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam UM, ya, orang tokoh besar ni. Jadi dia pun sudi menyemak dan menitipkan, ya, sekalung penghargaan dan kata-kata, ya, ulasan yang saya kata, ya, orang yang begitu layak untuk menyemak buku ini, kerana beliau adalah orang yang terlibat langsung dengan Fakulti Sejarah dan Tamadun Islam. Jadi itulah di antara apa yang ada yang kita cuba paparkan dalam buku Muhammad Rasul terakhir ini. Betul Ustaz, kalau orang kata Nabi Muhammad SAW ni kasihkan kita umatnya, apatah lagi kita yang sepatutnya kita pun lebih kasih lagi kepada betul. Rasulullah kan. Baik, yang tadi kita ada penyemak yang sangat hebat, jadi Ustaz pun ambil masa yang begitu lama. Betul, buku ni memang ambil masa yang begitu lama lagi supaya kita dapat berikan satu yang terbaik kan untuk pembaca semua. Jadi kita nak tengok apa kelainan dia, sebab orang cakap dah banyak sangat dah buku tentang sejarah Rasulullah ni, dah banyak sangat dah buku pasal biografi agung ni, sedangkan Masrid sendiri pun ada terbitkan buku pasal biografi agung. Apa kelainan dia sebenarnya? Okey, pertama sekali saya suka rumuskan benda ni dalam bentuk poin lah, supaya tuan-tuan dapat ingat, ya, buku ni apa speciality dia, kelebihan dia. Pertama sekali, buku ni dia ada kemesraan. Buku mesra ni jarang jumpa tuan-tuan. Saya katakan begitu sebab apa? Pendekatan yang saya guna bahasanya sangat mudah. Ya, walaupun asalnya, ya, kalau kita perhatikan kitab-kitab yang diterjemah ni biasanya, ya, dia akan jadi bahasa yang rigid. Kita baca kadang-kadang baca bab pertama dah rasa beban. Tapi saya percaya, ya, tuan-tuan atau puan-puan yang membaca buku ni, anak-anak kita yang baca buku, dia akan terus membaca dan membaca. Di samping ada bantuan, infografik, gambar, ilustrasi, cuba tengok. Ya, saya kali pertama tengok ilustrasi, insya-Allah kata saya bertuahnya aku dapat, ya, menulis dengan tim Masrid ni. Sebab apa? Terasa dibawa, ya, ke dalam suasana yang sebegitu. Penulis pelukis-pelukisnya sangat hebat tuan-tuan. Ya, jadi yang pertama mesra. Ya, kronologi silah dan fasa yang kita susun pun begitu indah. Kalau kita tengok daripada mula sebelum datangnya Rasulullah tu, kenapa Allah pilih bumi Mekah untuk lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan agama-agama yang dah ada kat situ selama ni maklumat tu agak rambang, tapi kita cuba dapatkan daripada kitab-kitab yang bermacam bagai, ya, supaya dapat membantu memberi gambaran dan memesrakan minda, ya, serta ya, mata kita dengan ya, buku yang kita terbitkan ini. Yang kedua, keindahan. Di samping kemesraan, buku ni siapa tengok kali pertama cover dia pun ya, bukan nak bangga tapi terpaksa bangga lah. Bangga kerana ada kejayaan tim Masrid ni memaparkan satu benda yang indah. Dan alhamdulillah tulisan ni pun tulisan tangan saya sendiri, Muhammad ni. Jadi kebetulan Allah bagi anugerah boleh menulis sikit. Dan kemudian saya tengok dia punya susunan dan isi-isi kandungan dalam ni semua disusun dengan begitu indah, dengan gambar dan sebagainya. Jadi memang dia memaparkan keindahan. Sebab apa? Sebab kita nak lahirkan satu benda yang boleh membawa kepada cinta Nabi SAW. Manusia ni disukakan keindahan sebab Tuhannya pun begitu. Itu yang Allah sebut dalam hadis qudsi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah ni maha indah dan dia sukakan keindahan. Betul. Ya, jadi semua kita kena indah. Ya, jadi memperagakan Rasulullah, memaparkan sirah Nabi SAW juga perlukan keindahan. Zaman yang hari ini penuh dengan cabaran. Ya, semua benda dalam tangan ni semua indah. Ya, kalau keluarkan buku yang hanya terjemahan dengan lembaran-lembaran tanpa hiasan, saya rasa dia kurang dapat mendapat perhatian. Jadi pada saya, kita tak rugi untuk memiliki buku ini. Kenapa? Yang keduanya, kelainan pada buku ini dia ada keindahan. Yang ketiganya, cukup dengan 3. Ya, dia ada penghayatan. Mana tidaknya, sebab setiap kali saya tulis, saya biasanya akan mengambil masa sedikit untuk mencari kalimah-kalimah yang lebih mengusik. Ya, membawa, kadang-kadang saya masukkan uslub-uslub yang saya belajar daripada guru saya juga, Ustaz Fahrul Majoid. Dia kata kena sisipkan sikit kalimah subhanallah, mengajak orang ya, supaya merasakan apa yang sedang kita rasakan. Sebab itu rupanya ya, manusia ni dia ditarik banyak dengan emosi. Menulis pun kena tarik emosi, perhatian. Dan di hujung tu biasanya setiap penceritaan tu saya akan tutup dengan hikmah dan iktibar, supaya kat situ kita dapat pengajaran ya, apa yang dilalui oleh baginda Nabi SAW, para sahabat dan ahli keluarga, semoga bertambah ya, dengan kemesraan, keindahan penghayatannya, cinta kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu bila saya live, saya ceritakan kelainan buku, saya cerita ni ada warna ilustrasi cantik lah, itulah inilah. Tapi ustaz dapat simpulkan dengan 3 poin yang sangat saya sendiri pun tak terfikir. Mesra ya ustaz mesra, dia indah sangat dan juga ada penghayatan dia. Memang betul lah, bila saya sendiri bila baca buku ni pun kita rasa tak seperti kita ada sewaktu zaman tu ya ustaz, mengikut fasa-fasa tu, kita rasa kita dapat macam ibarat kita duduk dalam zaman tu. Jadi mungkin kalau boleh, sebab kita ada satu buku di sini, kalau boleh ustaz ketengahkan mungkin beberapa bahagian yang menarik pada ustaz. Mungkin semasa menulis buku ni, ustaz ada beberapa bahagian yang ustaz betul-betul terasa di hati yang ustaz nak ketengahkan. Suka saya katakan, saya memang baru dalam penulisan ya. Belajar banyak kelemahan. Sebab tu saya sedia untuk menjadikan buku ni agak lama disemak. Saya semak sampai 5 kali. Jadi saya betulkan sampai 5 kali, berulang-alik. Dan pada saya itu satu penghargaan, satu pengalaman yang sangat indah, dan mengajar saya betapa rupanya kualiti itu memang menuntut ya, masa, menuntut pengalaman. Jadi kita pun kena begitu rupanya dalam kehidupan, sabar ya, dan terus ya, bekerja untuk menghasilkan yang terbaik. Pada saya, kalau nak ditanya pada saya mana part yang paling menarik dalam buku ni, semuanya menarik. Minta maaf, saya terpaksa berkatakan begitu ya, dan saya berani katakan begitu sebab saya merasakan bahawa apa yang digarap dalam buku ini ya, kontennya ya, sisipannya, ada trivianya, ada infonya, membantu sangat ya. Sebagai contoh, sebab saya kata semua menarik ya, tengok permulaan buku ini. Buku ini tidak seperti buku sirah biasa. Dia bermula dengan ceritanya ya, wajah dunia sebelum kedatangan Islam. Kita dibawa untuk ya, menghayati suasana sebelum rahilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ceritakan agama-agama yang mula ya, menguasai dunia pada ketika itu, dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala biarkan daerah yang namanya Mekah itu macam jauh terpinggir daripada gangguan agama ini, sehingga dinul hanifiyah atau agama Nabi Ibrahim itu bersusur galur dengan begitu murni walaupun diganggu dengan kesyirikan dan sebagainya. Itu di permulaan.
Ya, di samping ya kita isi semua perkara tu dengan maklumat. Kalau kita tengok yang semalam pun mungkin ya dah kita ceritakan, tapi pada saya juga di penutupnya lah, saya cerita awal dengan akhir lah. Di penutup buku ini kita lampirkan dengan sisipan lampiran yang maklumat ini akan menambah lagi ya, menarik dapatan-dapatan maklumat yang kita susah nak dapat sebenarnya ya. Saya mencari maklumat ini dengan penuh sabar. Kenapa? Nak memenuhi tuntutan penerbit eksklusif kita. Dan saya hargai ya. Antaranya kita dapat ya, kenal pasti nama para sahabat as-sabiqunal awwalun ya, yang seramai puluhan orang itu, siapa yang mereka yang dikatakan oleh orang-orang yang terdahulu yang dijanjikan syurga itu, dan juga ya nama dan gelaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih daripada 40 nama rupanya. Gelaran baginda juga, dan sisipan tentang nama isteri Rasulullah SAW dan sebab kenapa Rasulullah SAW berkahwin lebih ya, berpoligami, dan ini semua dimuatkan dalam sisipan ini. Jadi ini suatu benda yang baru, dan begitu juga kita merakamkan nama-nama penuh anak baginda Nabi SAW, tahun kelahiran, tahun meninggalnya, dan usia Nabi SAW ketika mendapat ya, cahaya mata beliau baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sebahagianlah ya, saya tak sempat nak menceritakan semua konten dalam buku ini, tapi saya janjikan ya, saya katakan bahawa ya, gabungan daripada kesabaran, kesinambungan dan juga kerjasama daripada semua pihak yang menjadikan buku ni memang di semua slot dan babnya tampak menarik dan indah. Itu je yang boleh saya rumuskan. Memang betul-betul kelainan ni, sebab bila macam saya baca selalunya kalau kita tengok kan ada beberapa poin-poin yang orang kata dalam buku sirah lain biasanya kalau orang sebut ibu susuan Nabi hanya Halimah Sa'diyah, tapi dalam buku ni tiba-tiba ada sebut pasal Suwaibah kan, dan tentang saudara susuan Nabi iaitu Hamzah, yang sebelum ni tak pernah pun dikatakan yang Hamzah tu adalah saudara susuan Nabi. Jadi ya, memang kita banyak bertujuan memang untuk menampilkan benda-benda yang saya rasa perlu ya, yang mampu untuk menambah seri buku ni. Memang Hamzah tu ya, dia rupanya saudara sesuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada trivia macam mana siapa dia Ubay bin Ka'ab, anak dia Abdullah tu, ceritanya macam mana Nabi tetap memuliakan ya Abdullah bin Ubay walaupun ketua munafik, atas kerana Nabi terlalu kasihkan Abdullah bin Abdullah, anak ketua munafik itu. Begitulah ya, saya bawa perasaan tu supaya kita rasa kita juga kena bersifat seperti Nabi. Ada benda-benda yang kita tak setuju, tapi ada benda-benda yang kita perlu raikan dalam kehidupan. Itulah rahmat namanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebab tu buku ni memang kita sisipkan dengan iktibar, pengajaran dan hikmahnya. Betul. Dalam ni pun ada hikmah dan iktibar dalam setiap bab kan Ustaz. Jadi memang orang kata dia memang sangat banyak kelainan dia. Jadi kalau Ustaz nak cerita kat sini, baik tak payah beli kan. Jadi kita suruh orang beli supaya orang baca, dan dia boleh jadikan koleksi juga, dan boleh juga dihadiahkan kepada orang Ustaz kan. Betul. Boleh hadiah kepada orang. Jadi orang kata daripada kita bagi hadiah yang orang kata yang tak sesuai, kita beri hadiah yang lebih bermanfaat macam ni ya Ustaz. Jadi bila Ustaz dah cerita apa bahagian menarik, memang Ustaz kata semua menarik lah, memang betul semua menarik. Tapi kita nak tahu juga kan, Ustaz tadi cakap Ustaz buat buku ni lama kan, ambil masa yang sangat lama, sehingga kan waktu kita nak hantar ke printer pun masih lagi ada pembetulan sikit kan Ustaz. Nak kita betul-betul supaya dia betul-betul berkualiti. Jadi kita nak tahulah apa pengalaman Ustaz sepanjang mencari info, sepanjang nak buat buku ni sehinggalah dah siap macam ni. Alhamdulillah. Pada saya, pertama sekali bila mana saya nak menulis buku ni, saya betulkan niat saya lah ya. Saya betulkan niat saya sebab saya rasa buku ni buku peluang saya untuk dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Moga-moga dekat akhirat nanti Rasulullah sudilah tengok saya. Gitu InsyaAllah. Kan kita sebagai umat ni harapkan benda itulah. Jadi sebab tu saya baca, saya kumpul maklumat. Dan alhamdulillah pada saya tempohnya menulisnya, sebenarnya menyiapkan teks ini tak lama. Dalam masa setahun tu ya, 2017 dan saya dapat amanah ni untuk menulis buku ni, dan saya dapat siapkan pada tahun sama, cuma berkecamuk sikit masa tu saya menyelesaikan juga tesis PhD saya. Tapi begitulah ya. Dan terima kasih pengorbanan isteri saya yang sudi beri masa untuk saya kadang-kadang telaah lebih ya, tak tulis dia orang pun. Tapi itu semua alhamdulillah menghasilkan benda yang baik begini.
Dan begitulah saya kata, bila saya dah hantar, ya, diminta lagi untuk tambah dan saya terus mencuba. Kadang-kadang rasa give up juga, kata bila lah apa benda lagi dia orang ni tak puas hati. Tapi ya, bila benda tu saya buat, ya, manusia ni biasa, kadang-kadang bila ditekan dia rasa pressure. Tapi bila mana kita buat tu dengan ni, betul lah Nabi kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang dia akan dapat apa yang dia niat. Betul. Setiap kita akan dapat apa yang kita niat. Tolong betulkan niat. Buat apa betulkan niat. Kalau niat tu betul, kita akan jadi kuat. Dan alhamdulillah bila saya buat, betul lah dia orang suruh buat ni, rupanya memang ni perlu, dan aku dibantu, dan benda ni ya menambah lagi, ya, merit kepada buku ini, alhamdulillah. Jadi ya, sepanjang tempoh daripada 2017 saya terus berkomunikasi dengan Mas Rik, ya, untuk terus menambah baik, ya, dan menyemak semula, ya, dan saya katakan memang tak kurang daripada 5 kali buku ini diperbaiki, ya, di sudut bahasanya antara yang paling pentingnya. Dan kadang-kadang pihak penerbitan pun, ya, editing pun kata apa kisah usah nak betulkan lagi. Kadang-kadang saya pula yang terpanggil, sebab memang saya harapkan buku ini dekat dengan pembaca. Itu harapan saya, insya-Allah. Lama Ustaz 3 tahun Ustaz memang orang kata tak apa, memang macam tu rupanya. jerit perih tu Ustaz nak menulis, nak terima lagi pressure tu. InsyaAllah dia orang kata setiap kesabaran tu dia ada hikmah dia Ustaz dia akan sampai sesuatu yang manis nanti Ustaz jadi kalau sesiapa nak merasakan kemanisan dia, nak rasakan jerit perih jadi nak rasakan kemanisan dia mesti kena dapatkan buku ni dengan segera. Kita pre-order, insya-Allah doakan semoga kita tak akan ada masalah. Dalam masa 2 minggu ni kita akan siapkan printing semua sekali Ustaz supaya semua orang dapat merasakan kemanisan macam mana yang Ustaz rasakan kemanisan. Saya baru baca, saya tak baca habis lagi, saya baru baca dalam 3 bab pertama ni pun orang kata dia dah feel tu dah ada kan, kita dah rasa dengan bahasanya yang sedap, yang orang kata menusuk ke kalbu tu Ustaz. Alhamdulillah kalau sampai ke situ. Itu harapan saya pun. InsyaAllah semoga yang lain pun akan dapat rasakan kemanisan dia, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita nampak hari ni ramai juga yang join, alhamdulillah. Kita punya live hari ini. Jadi Ustaz, saya nak tahulah kalau apa harapan Ustaz mungkin untuk buku ni, mungkin mana tahu rezeki Ustaz akan datang, ada lagi buku yang lain kan. Pertama sekali mestilah nak tahu apa harapan Ustaz pada buku ni dan juga pada pembaca, dan juga apa harapan Ustaz pada masa akan datang lah. Itulah harapan saya sebenarnya. Yang pertama sekali saya ikhlas lah, ya, saya harap sangat saya mampu terus ikhlas, ya, agar buku ni jadi persembahan saya nanti buat baginda Rasulullah SAW di sana. Itu azam saya, ya. Jadi apa yang berlaku pun di sudut teknikal tu pada saya itu benda yang boleh kita urus, ya. Tapi saya perlu jaga hati saya agar nanti di akhirat nanti Rasulullah sudi panggil saya sebagai umat baginda pun alhamdulillah. Amin. Itulah yang sangat indah, ya. Jadi saya juga harap sangat, ya, memang ada kekurangan pada buku ini, kecacatan, ya, maklumat yang dapatan-dapatan yang mungkin kurang ampuh, kurang kuat. Saya sedia menerima, ya, kritikan, pembaikan, teguran, ya, sebab itu keperluan kita sebagai manusia. Memang tak ada siapa kita yang sempurna. Maka samping itu harapan juga, ya, kepada kita semua, saya sebenarnya mengharapkan agar buku ini mampu merealisasikan impian Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, yang disebut dalam kitab, ya, Ad-Dailami, ya, dalam Al-Firdaus. Ad-Dailami, Ibnu Najjar juga sebut, Abu Nasr Al-Shirazi juga sebut bahawa Sayyidina Ali pernah meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah pesan pada kita, adibu auladakum ala thalathi khisalin. Nabi kata, adabkanlah atau didiklah anak kamu berdasarkan 3 perkara besar ni. Hati kita didik anak kita berlandaskan 3 perkara besar. Apa dia yang pertamanya? Kata Nabi, hubbi nabiyikum. Pertamanya, cintakan Nabi kamu ni. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi, dan cinta kepada ahli keluarganya. Wa qiraatil Quran, yang ketiganya baca Al-Quran. Subhanallah. Asal pertamanya adalah cinta Rasul. Mana mungkin anak kita nak cinta Rasul kalau kita biasa main game, main gadget je. Betul. Ni ada kitab yang kita usahakan,
Moga-moga jadilah sandaran untuk kita beralasan bila ditanya di akhirat. Ya, saya dah pernah hadiahkan pada anak saya gadget mahal tuan-tuan. Buku ni berapa ringgit? RM80 RM80 sahaja. Tak ada gadget berharga RM80. Tak ada. Kalau ada pun kita bagi anak kita baling kat dinding, kata apa punya handphone lama ni. Tapi kitab ini dia akan kekal jadi jariah. Betul. Ya, dia akan jadi kekal jadi jariah dan kita tak akan rugi marah berpahala. Andai kata nanti ada anak cucu kita yang sudi baca, dia terkesan, dia berubah, dia ikut Rasulullah SAW dengan sebab kita yang memodalkan RM80 tu. Maka tuan-tuan pun tahu apa akan kita dapat. Ya. Jadi kita cuba mengusahakan agar anak-anak kita dapat cerita Nabi SAW dalam bentuk yang dia suka, ya, dalam dapatan yang terus tergambar dalam minda dia sebab ada ilustrasi dengan gambar-gambar yang sangat menarik. Ya. Yang keduanya sebab kita juga bertanggungjawab bila Nabi SAW kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tak ada iman seorang kamu, ya, sehinggalah aku ni dicintai lebih daripada bapa dia, daripada mak dia, daripada anak dia dan manusia seluruhnya. Jadi mana mungkin kita nak cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau cerita pun tak ada. Tak kenal maka tak cinta. Itu asasnya. Jadi tujuan harapan kita adalah untuk membawakan pengenalan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang menarik, ya, mudah diterima dan agar tercetuslah rasa cinta pada diri anak cucu kita, diri kita sendiri pada Nabi SAW. Sebab Ibn Battal mengatakan bukan cintanya cinta siapa tak cinta Nabi tak beriman langsung, tak mencapai tahap ketinggian keimanan. Begitu je. Ibn Hajar pun mengulas hadis ini, dia kata ya tak sampai tahap sempurna iman kita. Memanglah kita diganggu dengan cinta dunia, cinta harta, cinta kerjaya, cinta pasangan, cinta dunia dan sebagainya. Tapi ya, di celah-celah cinta itu kita kena sulam dengan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah usaha kita. Saya dah mengusahakan sebagai penulis, Masjid dah mengusahakan sebagai penerbit. Tuan-tuan kena berusaha untuk menyampaikannya. Balighu anni walau ayat pesan Nabi, sampaikan tentang aku. Ya, dari aku walaupun 10 ayat. Wabihi wallahu alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak sebab berusaha untuk menyiapkan buku ini lebih daripada 5 kali untuk semak. Lebih 3 tahun, hampir 3 tahun dah, hampir 3 tahun daripada 2017 hingga sekarang 2020 dan saya harapkan semoga kita semua mendapat manfaat daripada buku ni. Jadi kepada yang menonton live kita hari ni, kalau ada soalan kita boleh ambil soalan dalam 10 minit. Boleh tanya apa-apa je saja soalan berkenaan buku ke atau berkenaan ustaz sendiri ke atau berkenaan apa sahaja yang mungkin nak ditanyakan. Kita beri masalah ustaz untuk menjawab soalannya, insya-Allah. Siapa lagi yang ada boleh share live ni, share live ini, insya-Allah kita akan habis je live ni kita akan postkan di Facebook page kita. Baik. Alhamdulillah hari ni ramai juga yang menonton live kita walaupun baru pertama kali Ustaz dah. Alhamdulillah. Sampaikan panjang-panjang kan. Moga-moga jadi jariah juga untuk kita semua. Amin. Baik. Okey, sementara kita menunggu ada soalan ni macam mana nak order buku atau dia dah dengar Ustaz punya ni itu tanya kita serah pada pihak masing-masing untuk menjawab soalan tersebut. Tanya macam mana nak order. Okey, sekarang kita buka jualan pre-order ya, pre-order yang mana insya-Allah mohon Allah mudahkan urusan kita. Kita akan bermula post pada hujung bulan ni insya-Allah. Nak order senang je, klik pergi ke link rasulterakhir.com/pelancaran. rasulterakhir.com/pelancaran. Kita ada 2 package sekarang ni, yang mana kita ada package set 1000 pembeli yang akan dapat buku, kotak dan juga beg kertas eksklusif ya Ustaz kan. Yang sangat cantik, buku cantik, kotak cantik, beg pun cantik. Hanya 1000 orang sahaja. Ada 2 package. Satu package yang pertama ialah RM80.
RM80 satu set semua sekali. Macam Ustaz cakap RM80 tu tak mahal pun. Murah je RM80 dengan apa yang akan dapat dalam ni bertahun-tahun sehingga ke akhir hayat dan boleh diwarisi ke anak cucu ya Ustaz. Memang. Betul kan? InsyaAllah. Boleh diwarisi selagi dia tak dimakan anak-anak, sekali lagi tu boleh lagi dibaca. Sekarang ni tak ada orang tanam jenazah dengan buku kan. InsyaAllah jadi tinggalan untuk anak cucu. Betul. Kemudian kita ada package kedua yang mana package combo, beli 2 terus. Jadi beli 2 terus, satu boleh untuk kita, satu lagi kita nak bagi pada orang, hadiah kepada orang. Yang itu akan dapat 2 buku, 2 kotak dan 2 beg, dan kita beri penghantaran percuma. Kita hantar free je Ustaz. Sebab kalau kita nak hantar macam tu je, harga dia RM20 untuk pos saja. Sebab dia dah berat. Buku ni memang berat dengan glossy paper dia, dengan ilustrasi gambar semua memang sangat padat. Betul. Baik, jadi siapa yang nak beli, saya nyatakan lagi sekali websitenya rasulterakhir.com/pelancaran. Nanti kita akan letakkan description lah. Okey, ada soalan Ustaz daripada Cik Puan Zaujah Abdullah. Macam mana teknik nak ajarkan anak untuk cintakan Nabi umur 3 dan 5 tahun dengan menggunakan buku ini? Subhanallah. Ya, soalan berkaitan dengan macam mana nak adaptasi buku ni sebagai bahan mendidik. Ya. Ialah buku ini merupakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai ibu, perasan tak anak-anak ni sukakan cerita. Ya. Boleh juga kita, cara paling mudah kita bacakan buku ini dengan nada yang sesuai untuk anak-anak dan kita ulas ya. Dan sebab di hujung setiap cerita tu dia ada iktibar dan pengajaran. Pada saya dia sangat membantu. Dan kita pun ada cerita anak-anak senarai nama anak Nabi, dan boleh kita sisipkan dengan nyanyian-nyanyian yang pernah kita dengar. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim dan sebagainya tu. Ya, boleh kita gabungkan lah. Jadi ini sebagai maklumat tambahan ya. Dan ingat ya, bila mana kita perasan tak, kita ni umur-umur yang di awal kehidupan kita tu, umur 3-4 tahun, dia akan memberi kesan yang sangat mendalam. Paparan buku ini pun ilustrasinya, sebab saya kata saya tersentuh sangat ilustrasi, sebab dia akan memberi kesan imajinasi yang sangat besar. Jadi anak-anak kita biar dibiasakan. Dan anak kita yang biasa dengan handphone, sebenarnya risikonya sangat besar. Dia hanya dapat gambaran kartun-kartun, hiburan. Tapi kalau kita berani mencuba memaparkan paparan-paparan yang boleh beri kesan imajinasi kepada anak kita, dia akan beri impak yang baik Dan di samping kita dibantulah tengok ni tentera ababil, burung ababil, tentera Abraha dengan menyerang jadi lukisan dia sangat cantik. Jadi bolehlah kita jadikan buku ni sebagai bacaan berteman, menemani anak kita membesar dalam kehidupan. Apa salahnya kita jadualkan setiap malam satu slot cerita Nabi dan kita ulas, kita pupuk dengan niat. Yang pertama sekali, yang paling penting, niat dalam hati. Ya Allah, jadikanlah usaha aku ini sebagai satu usaha untuk menanamkan cinta Rasul ke dalam jiwa mereka. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi harapnya Cik Puan Zaujah Abdullah ni dapat apa yang Ustaz kongsikan tu. Kemudian kita ada Cik Puan Wani Suhaini. Ustaz, part apa yang paling terkesan kepada Ustaz sepanjang menulis buku ni? Part mana yang paling terkesan dalam hati kot? Dia tanya sepanjang menulis buku ni, apa part yang paling terkesan dalam hati Ustaz? Paling terkesan dalam hati pada saya saat kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul. Ya. Baginda saat di akhir tu pun kita dapat gambaran betapa sangat mengingati umat. Mengingatkan tentang solat. Masih dalam keadaan tak mampu tu, baginda tetap berpesan tentang tanggungjawab amanah agar umatnya selamat. Jadi pada saya saat-saat yang genting begitu, biasanya manusia tak boleh ingat yang lain. Tetapi Rasulullah SAW tetap siasa kata. Dan setiap kali bercerita dengan Nabi SAW ni, kita akan dapati bahawa Rasulullah sangat memikirkan pasal kita. Tapi malangnya kita ni tak dihidangkan langsung dengan cerita Nabi SAW. Kita kena tahu bahawa Nabi SAW pernah ditawarkan dengan satu doa makbul. Tapi Nabi kata apa? Nabi simpan, wa akhtabi da'wati hadha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tahu tak sebab apa kita dapat syafaat? Sebab Nabi simpan doa makbul yang ditawarkan setiap Nabi. Di kulli nabiyyin da'watun mustajabah. Saya baca ni untuk menarik tuan-tuan cinta Rasul dan baca buku ni. Yang setiap Nabi, kata Rasul, diberi doa yang pasti makbul.
Dan siap Nabi semua dah menggunakan dalam kehidupan dakwahnya dan untuk ahli keluarganya. Tapi Rasulullah kata, aku simpan doa aku ni untuk beri syafaat pada umat aku di akhirat. Baginda bukan tak ada Khadijah yang sangat disayang, ya, untuk didoakan. Betul. Bukan tak ada Aisyah, bukan tak ada cucu Hasan Husain, bukan tak ada anak-anak yang kecil mati semuanya, matuk kecil. Tapi artinya cinta baginda pada kita melebihi cinta pada keluarga. Apa balasan cinta kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan mana mungkin kita boleh cinta baginda Nabi kalau kenal pun tidak. Baca buku sirah Nabi pun tak pernah habis. Jadi pada saya, ya, saat kematian dan gambaran-gambaran rasa cinta Nabi yang dipaparkan dalam buku ini, itulah yang sangat paling saya touching. Dan berkat rasa yang sangat kuat tu saya bawa perasaan tu dah ketika menulis. InsyaAllah ada kebaikannya. Wallahu a'lam. Alam. Jadi kalau yang nak betul-betul rasa, kena baca yang bahagian last dululah. Baca bahagian kewafatan betul. Tapi kadang-kadang kalau kita dengar lagu tentang kewafatan Nabi pun kita akan rasa kan, Ustaz kan. Baik, saya rasa ni soalan terakhir, Ustaz. Boleh tak kongsikan tips untuk kita lebih mencintai Nabi? Ada tips-tips tertentu tak, Ustaz, yang buatkan kita lebih mencintai Nabi? Tips memang jelas, ya, ada. Kenapa tak ada? Ya, dalam kehidupan kita apa pun mesti ada susul galur, tata cara dan panduan untuk kita sampai pada satu perkara. Cara nak kenal Nabi pertama sekali memang kena kenal Nabi. Itu je. Ya. Jadi step mulanya kena kenal Nabi dan cuba hayati apa yang pernah berlaku dalam hidup Nabi SAW untuk kita hargai. Ya. Baginda sanggup tak makan walaupun gunung Uhud ditawarkan untuk jadi emas. Ya, Nabi memilih jalan kemiskinan dalam hidupnya sebab apa? Sebab supaya umat yang miskin tak ada alasan untuk kata dia susah. Ya. Baginda memilih kefakiran untuk hidup bersama dengan orang miskin di dalam syurga. Jadi apa saja yang dilalui oleh Nabi SAW perlu kita hayati, fahami. Ya, dan buku ni pasti akan membantu, ya, kita untuk menghayati apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi step pertamanya kena faham, kena kenal, kena ada cerita Nabi dalam hidup kita. Kena tahu Nabi makan macam mana, Nabi minum macam mana, berpakaian Nabi suka apa, atau Nabi tak suka apa pun kita tak tahu. Kalau kita makan labu, kita rasa bangga sebab Nabi suka makan labu. Dalam pada itu kita selawat pada Nabi. Yang keduanya kena proaktif, ya. Kena hidup dengan sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama kita ni terlalu indah. Ya, Allah wajibkan kita ni berselawat pada Nabi dalam solat, dalam ibadah yang banyak. Ya, sebab apa? Sebab dia nak memperagakan gaya orang dah cinta pada sesuatu. Orang cinta pada sesuatu, dia akan sebut selalu. Tapi agama kita ni Allah programkan agar kita proaktif. Tak cinta pun kau kena sebut. Solat tak ada selawat tak boleh. Rukun solat tu. Ya. Kan biasanya orang asyik cerita Liverpool sekarang ni sebab apa? Dia suka dengan telefon. Ya. Kalau asyik jumpa janda kiah maknanya memang cerita kat masjid pun cerita kat kiah dan sebagainya, memang dia minat benda tu. Dan kita ni dipaksa untuk sebut Nabi selalu dengan selawat agar rasa cinta tu lahir. Dan dia tak membantu hanya dengan selawat, tidak lain melainkan kita kena kenal. Tak kenal maka tak cinta. Jadi agama kita dah proaktif, kita kena lebih proaktif dengan mencari, ya, bahan-bahan ataupun panduan-panduan, ya, konten-konten yang boleh bantu kita membentuk cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat, ya, bersama dengan makrifat, ya, dengan maklumat. Kalau tak ada maklumat, kita selawat memang dapat ganjaran pahala, tapi rasa cinta lambat hadir dalam jiwa kita. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, diharapkan jawapan-jawapan Ustaz ni membantu yang lain-lain yang walaupun yang tak bertanya. Jadi di komen ada kita dah berikan link kat situ, link untuk siapa yang nak membeli buku ini, Muhammad SAW Rasul Terakhir. rasulterakhir.com/pelancaran. Kita ada 2 package. Package pertama hanya RM80 dapat buku, kotak dan juga beg kertas eksklusif. Hanya 1,000 orang sahaja yang ada, 1,000 orang saja. Lepas yang kita terawal tak dah. Ya, 10,000 orang yang terawal. Sebab yang package kedua kita package combo. Beli 2 terus. Senang kan? Beli 1 kita hadiahkan kepada orang lain satu. Ada diskaun, ada less katanya. Ada diskaun, Ustaz. Yang beli package combo ada diskaun. Diskaun kita bagi 10% dan bukan Shopee je bagi diskaun tau.
bulan 10, 11 bulan 11 kita bagi diskaun sebelum Maulid Rasul insya-Allah. Benar, betul. Sebelum Maulid Rasul. Jadi beli dapatkan, alhamdulillah kita dah hampir nak mengikati Nabi waktu Maulid Rasul kan. Ya, Macam Ustaz cakap, kalau kita tak kenal kita tak cinta. Jadi kalau nak kenal kita kena baca buku kan Ustaz kan. Nasib baik tak jadi pantun. Baik, saya rasa setakat ini dulu live kita hari ni. InsyaAllah mana tahu mungkin akan datang. Kita doakan semoga sebab kita akan ada PKPB Ustaz kan, daripada bermula esok. Jadi semua orang stay safe kan. Kita harapkan semoga Allah lindungi kita semua. Amin ya Rab. Semoga semua orang dilindungi, tak dijangkiti. Duduk rumah, jaga diri, sentiasa amalkan orang kata ada penjarakan sosial. Dan barunya penjarakan fizikal. Penjarakan fizikal, sosial tak lagi sebab kita masih lagi boleh berinteraksi betul Ustaz kan. Jadi mana tahu akan datang kita minta Ustaz live dari rumah pula. InsyaAllah. InsyaAllah InsyaAllah. Okey. Jadi kepada yang menonton hari ini, alhamdulillah terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa dapatkan buku ini. Jualan pre-order hanya 1,000 terawal yang akan dapat beg kertas dan juga kotak eksklusif. Selepas ni kita masih lagi jual buku, cuma tak ada beg dengan ni lah, dengan kotak lah. Jadi nak dapatkan cepat order sekarang. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih kembali kerana sudi menjemput untuk kita bersiaran mewawarkan buku ni insya-Allah. Ya, insya-Allah. Okey, jadi semua yang ada di live ni alhamdulillah terima kasih. Saya memang nak ucapkan terima kasih banyak lah sebab semua orang memang sangat menanti-nanti buku ni. Kami pun dapat banyak PM macam mana nak beli buku, berapa harga dan apa yang ada dalam ni, semua orang nak tanya. Jadi mungkin ramai yang tak sabar. InsyaAllah doakan semoga kita dipermudahkan semoga urusan kita supaya kita dapat terbit, maksudnya buku siap hujung bulan ni insyaAllah Ustaz. Nanti kita akan terus postkan kepada semua orang. Baik, sampai di sini saja. Selamat makan tengah hari Ustaz, dan saya rasa kita dah zuhur dah sekarang ni. Baik, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih semua.